Salam sejahtera, nama saya Amanda Seningga Abadius, nombor matrik E194527 dan hari ini saya akan membentangkan projek akhir LMCP 1352 Asas-Asas Sains Data dalam Pengangkutan yang telah saya lakukan pada semester ini. Berikut merupakan soalan yang telah diberikan. Sebatang lebuh raya seperti di atas akan dibina untuk menghubungkan 6 buah bandar. Guna tanah bandar-bandar tersebut adalah dalam jadual yang tertera di halaman seterusnya. Kadar pengeluaran 2,2 setiap rumah dan kadar penarikan 3,3 bagi setiap 100 meter persegi luas pantai. Halaman ini ialah sambungan kepada soalan tadi dan jadual adalah seperti yang dikemukakan di bahagian kanan slide. Sama juga dengan halaman ini. Soalan pertama ialah, kirakan pengeluaran dan penarikan bagi setiap bandar. Seperti yang dinyatakan dalam soalan, kadar pengeluaran ialah 2,2, manakala kadar penarikan ialah 3,3 per 100 meter persegi luas. Untuk mengira pengeluaran, unit rumah kediaman adalah didarabkan dengan kadar pengeluaran, manakala untuk mencari penarikan, luas lantai didarabkan dengan kadar penarikan, kemudian dibahagikan dengan 100 meter per luas lantai. Untuk purata pula, jumlah pengeluaran dan jumlah penarikan ditambah dan kemudian dibahagikan dengan 2. Untuk soalan kedua, jika 65% perjalanan menggunakan kereta persendirian dan purata isi kereta ialah 1,9 orang per kereta, kirakan pengeluaran dan penarikan perjalanan kereta bagi setiap bandar. Jadi, untuk mengira pengeluaran dan penarikan baru, pengeluaran atau penarikan asal perlu didarabkan dengan 0,65 dan kemudian dibahagikan dengan 1,9. Setelah mengira semua kadar pengeluaran dan penarikan baru, purata baru yang dikira ialah 99.480. Soalan ketiga, kirakan semula pengeluaran dan penarikan supaya jumlah pengeluaran dan penarikan menjadi sama. Untuk soalan ini, pengeluaran dengan simbol prime dikira dengan mendarab nilai pengeluaran tadi dengan purata, kemudian dibahagikan dengan jumlah pengeluaran. Konsep yang sama juga dipakai untuk mencari penarikan dengan simbol prime. Akhirnya, jumlah pengeluaran dan penarikan yang dikira mempunyai jumlah yang sama, yaitu 99.480. Nilai ini juga bersamaan dengan nilai purata yang dikira sebelum ini. Soalan seterusnya menunjukkan matriks perjalanan asalan tujuan yang telah dikira menggunakan Microsoft Excel. Soalan kelima, jika 70% perjalanan antara bandar menggunakan lebuh raya, kirakan 9 matriks perjalanan asalan tujuan bagi kereta yang melalui lebuh raya. Untuk soalan ini, pengeluaran baru dikira dengan mendarabkan pengeluaran asal dengan 0,70 terlebih dahulu. Begitu juga dengan penarikan baru dan jumlah purata yang baru juga kemudiannya dikira. Setelah itu, pengeluaran bersimbol prime serta penarikan dengan simbol prime dikira dengan menggunakan formula pengeluaran atau penarikan, darab dengan purata, dan kemudian dibahagikan dengan jumlah pengeluaran atau penarikan. Pengiraan ini membuahkan jumlah penarikan dan pengeluaran yang sama, yaitu 69.635. Langkah terakhir bagi soalan ini ialah pengiraan asalan tujuan. Pengiraan ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Contoh pengiraannya ialah, bagi tujuan dan asalan bandar A, 8.672 didarabkan dengan 8.318, kemudian dibahagikan dengan 69.635 dan nilai yang didapati ialah 1.036. Soalan ke-6, kumpulkan pengaliran lalu lintas kereta di antara bandar-bandar bagi kedua-dua arah. Berdasarkan jadual asalan tujuan yang dibuat dalam soalan sebelumnya dan kini dipaparkan dalam slide ini, raja umpukan pengaliran lalu lintas kereta di antara bandar-bandar telah dirangka seperti yang ditunjukkan di bawah jadual ini. Seterusnya, jika kadar tol yang digunakan sebanyak 25 sen bagi setiap kilometer, kirakan jumlah kutipan tol. Untuk slide ini, kadar tol dari bandar A ke F ditunjukkan dahulu. Cara pengiraan bagi soalan ini ialah, setiap jarak yang ditunjukkan dalam raja soalan tadi didarabkan dengan 25 sen. Kemudian, nilai tersebut didarabkan lagi dengan jumlah kereta dari A ke F. Contohnya, untuk bandar B, 25 sen didarabkan dengan 19 km dan kemudian nilai tersebut didarabkan dengan 7.635. Akhirnya, jumlah dari bandar E ke bandar F yang dikira ialah Rp276.620. Seterusnya, slide ini menunjukkan pengiraan jumlah kadar tol dari F ke E, yaitu Rp265.532.80. Akhirnya, jumlah kutipan tol yang dikira dari E ke F ditambah dengan F ke E ialah Rp542.152.80. Soalan ke-8, pengaliran lalu lintas yang Anda kira adalah berjalan sehari. Jika 30% pengaliran ini adalah dalam masa 1 jam puncak, kirakan pengaliran maksimum per jam. Umpukan pengaliran maksimum per jam adalah seperti yang ditunjukkan di bahagian bawah slide. Soalan ke-9, lukiskan visual umpukan perjalanan antara bandar.
Visual umpukan perjalanan yang dirangka adalah seperti yang tertera dalam slide, yang mana garisan yang lebih tebal menunjukkan jumlah yang lebih tinggi. Soalan terakhir, jika muatan jalan raya ialah 1,800 kereta per jam, berapa lorong lebuh raya ini patut dibina? Slide ini menunjukkan jumlah pengiraan lorong yang diperlukan dari A ke F, iaitu A ke B memerlukan 2 lorong, D ke C 3 lorong, begitu juga dengan C ke D dan D ke E, manakala E ke F pula memerlukan 2 lorong. Slide ini pula menunjukkan pengiraan jumlah lorong diperlukan dari bandar F ke E. Bagi laluan F ke E memerlukan 2 lorong, manakala E ke D, D ke C dan C ke B memerlukan 3 lorong. Laluan B ke E pula memerlukan 2 lorong. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda.